Baik, sekarang cikgu akan bincangkan soalan latihan pada buku modul M muka surat pada muka surat 90, soalan 11. Selesaikan step yang berikut. Bahagian A, raja di sebelah menunjukkan ketinggian air laut ketika pasang surut. Bahagian 1, nyatakan amplitude pasang surut air itu. Jadi seperti mana yang kamu dah belajar, kita dah ketahui lah. Kita rujuk kepada garis keseimbangan iaitu paksi T ini. Okey. Dan kita naikkan ke atas ataupun ke bawah. So, yang ini mewakili amplitude dia. So, kalau di sini kamu perhatikan dari 0 sampailah 6. Okey. So, untuk bahagian 1, amplitude-nya sama dengan 6. Okey, seterusnya bahagian yang kedua. Tulis fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut air itu. Okey. Jadi, kita perlu tuliskan dalam persamaan dia lah, iaitu y sama dengan, kita rujuk ini ialah fungsi sinus. Ya. So, maksudnya A sin B, asalnya kita biasa tulis X kan. Sekarang, dia guna T. Okey, tambah C. Nah, ini persamaan yang asal. Jadi sekarang kita tengok A iaitu amplitude 6. Kita dah cari tadi. Lepas tu kita tengok tempo dia. Tempo iaitu satu kitaran lengkap mengambil berapa masa. Kalau kamu tengok, satu kitaran lengkap naik turun ke dan naik atas. Okey. Baik, jadi kitaran lengkapnya ialah 12. So tempo dia 12. Okey, so perhitungannya kita ambil 360 darjah per dengan B sama dengan 12. Maka B sama dengan 30. Okey. Jadi sekarang kita ganti masuklah ke dalam persamaan dia. So Y sama dengan A 6 sin B-nya 30 T. Dan C-nya kalau kamu perhatikan, C-nya ialah kosong. Okey, sebab graf ni tidak dianjak naik ke atas ataupun turun ke bawah. Okey, so nilai C-nya adalah kosong. Okey, so inilah penyelesaian bahagian yang kedua. Baik, sekarang kita sambung bahagian B. Raja di sebelah menunjukkan sebuah roda Ferris yang berdiameter 16 meter. Ketinggian rosa daripada tanah dicatatkan ketika dia berada pada kedudukan yang paling tinggi semasa menaiki roda Ferris itu. Diberi bahawa roda Ferris itu membuat satu pusingan lengkap setiap 50 saat dan graf berikut menunjukkan ketinggian rosa bagi 125 saat yang pertama. Okey, bahagian 1. Tuliskan satu fungsi trigonometri untuk mewakili ketinggian rosa H pada masa T ketika menaiki roda Ferris itu. Baik, jadi kalau kamu perhatikan di sini telah diberitahu bahawa diameter bagi roda Ferris ni ialah 16 meter. Okey. Jadi maksudnya dari pusat roda ni sampai ke atas ataupun ke bawah jarinya ialah 8 meter. Okey, so setara dengan graf yang diberilah. Kalau pada kedudukan paling tinggi iaitu titik di sini, lepas tu dia semakin putar. Kalau katakan dia putar ikut arah jam pun ataupun lawan jam sama saja. Okey, jadi semakin putar, so masa pun bergerak. Jadi titik ini sepadanlah dengan kedudukan di sini, ya. Okey, seterusnya putar lagi ke sini, maka kedudukan yang sepadan iaitu di sini, ya. Okey, jadi keep on rolling lah. Okey, keep on rolling. So, untuk sini dia sepadan. Jadi sampailah titik yang ke paling bawah iaitu titik minimum dia di sini. Lepas tu dia kalau kamu tengok dia akan naik balik ke atas. Jadi semasa di sini maksudnya kita tariklah ke sebelah kanan lagi. So, iaitu dapatlah titik yang sebelah kanan lagi. Jadi naik lagi sini maka sepadan dengan titik di sini, ya. Okey, naik lagi dapatlah sini, naik lagi ke puncak yang paling tinggi, dapatlah titik ini. Okey. So maksudnya yang ini merupakan satu kitaran lengkap. Okey. Jadi kalau ikut soalan ini telah diberi. Kalau satu pusingan lengkap 50 saat. Jadi maksudnya tempo di sini ialah 50. Itu, ya.
Okey, jadi sekarang kita perhatikan bahagian 1. Tuliskan satu fungsi trigonometri untuk mewakili ketinggian rosa ketika menaiki roda Ferris ni. Jadi kita tengoklah bentuk graf ni ialah bentuk apa? Iaitu fungsi kosinus. Okey, ya betul. Fungsi kosinus, ya. Okey, kita rujuk bahagian 1 dulu. Langkah pertama, carikan amplitude dia, ya. So amplitude-nya kita tengok. Amplitude-nya berapa? So ini garis keseimbangan, ya. Okey, so naik ke atas berapa ataupun turun ke bawah berapa jaraknya? Ke titik maksimum ataupun ke minimum. Kamu akan perhatikannya 8 meter. So amplitude-nya 8. Okey. Baik, seterusnya untuk perhitungan B. Jadi sama jugalah kalau fungsi trigonometri yang melibatkan kosinus 360 per dengan B samalah dengan tempo dia iaitu 50. Maka B ambil 360 bahagi dengan 50. So dapatlah 7.2, ya. Okey, selepas dapat ini barulah kita nak selesaikan untuk C pula, ya. Okey, untuk C ni cikgu dah kata kita rujuk kepada garis keseimbangan, ya. Okey, jadi untuk graf ni garis keseimbangannya di sini. Okey. Manakala untuk graf fungsi fungsi kosinus yang asal, graf keseimbangannya, garis keseimbangannya terletak pada faksi X ni, ya. Okey, iaitu pada Y sama dengan 0 ataupun tinggi pada garis rujukan 0. Okey. So maksudnya kita mula dari sini lah. Pukul naik ke atas. Graf ni telah dianjak ke atas berapa. Jadi kita perlu tahulah bacaan-bacaan sini. Okey, kalau ikut soalan ni bahagian sini ialah 2 meter. Dan kita tambahkan dengan jejari bagi roda Ferris iaitu 8. So bacaan sini akan menjadi 10. Tambah lagi dengan 8 akan menjadilah 18. Okey. Baik, jadi kalau kamu perhatikan dari paksi masa ini dianjak ke atas. Garis keseimbangannya sebanyak 10. So itu ialah nilai C. So C 10. Okey. So dapatlah persamaan dia. Kita tulislah. Okey. So Y sekarang gantikan dengan H. Sama dengan A iaitu 8 sin BX. Sekarang X-nya gantikan dengan massa iaitu T. Tambahkan dengan C iaitu 10. Jadi selesailah untuk bahagian 1 ini. Sekarang kita akan perhatikan soal bahagian yang kedua. Hitung ketinggian rosa selepas berpusing selama 1.8 minit. Jadi yang ini cuma perhitungan sahajalah. So langkah pertama kita perlu tukarkan dulu 1.8 minit kepada saat. So darab dengan 60. Okey. So dapatlah 108 saat. Sebab yang kita bincang T ini ialah dalam unit saat. Okey. Baik, jadi sekarang kita ganti masuk ke dalam fungsi yang kita dapat tadi. Sorry, sini bukan sin, tersilap. Cos. Okey, cos 7.2T tambah 10. So, apabila T-nya ialah 108, iaitu bahagian sini. Darab 108. Tambahkan dengan 10, ya. Jadi dari sini kamu akan dapat perhitungannya. So jawapan sepatutnya ialah 14.29 meter. So selesailah penyelesaiannya.